Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم lisaili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada pada pagi 6 Ramadan, dan pada pagi ini saya telah diminta untuk mengisi slot kapsul pagi bersama Dewan Ulama PAS Pusat. Dan pada pagi ini saya akan membicarakan satu tajuk yang ringkas sahaja, iaitu memetik surah Al-Ma'arij bermula daripada ayat yang ke-19 yang boleh kita mengambil pengajaran dalam suasana kita pada hari ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahawa manusia itu sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan kita ini pun memang Allah taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Mulk. Memang untuk diuji kita siapa di kalangan kita yang paling baik amalannya. Kita kembali kepada ayat yang kita bacakan dalam mukadimah tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mendedahkan tentang sikap manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dia diciptakan dalam keadaan keluh kesah lagi bakhil. Kalau kita lihat makna halu'a ialah syiddatul haras, ataupun halu'a dengan makna syahiha. Manusia ni memang Allah Taala ciptakan dia disayangkan harta. Sayangkan harta sehingga dia tidak sanggup untuk menginfakkan. Ada jenis manusia yang dia kedekut kepada orang lain. Ada juga manusia yang dia kedekut harta kepada dirinya sendiri. Ya, sikap begini timbul kerana kadang-kadang manusia itu dia bimbang. Kalau dia belanjakan hartanya, maka hartanya akan habis. Dan Allah Ta'ala menyebutkan sifat seperti ini adalah halu'ah. Manusia itu bersifat keluh kesah, bimbang terhadap dirinya, bimbang terhadap kehilangan hartanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan idza massahu syarru jazua. Kalau dia dirasakan, massahu makna disentuh, atau dia ditimpakan atau dirasakan pada dia suatu keburukan. Kalau lihat dalam tafsir, sebagai para ulama mengatakan di sini antaranya ialah disebut qalla maluhu, hartanya berkurang, wa nala ilal faqr, manusia itu jadi fakir, berkurang hartanya lalu menjadi fakir, dia menjadi orang yang tidak sabar dengan ujian, la sabra alaihi lahu. Orang macam ni dia tidak boleh merasai kepayahan. Bila ditimpakan kepadanya suatu keburukan, kekurangan harta, maka dia menjadi tidak sabar, tidak sabar dalam menghadapi ujian. Ini keadaan yang berlaku pada kebanyakan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat suasana pada hari ini menyebabkan ramai orang kehilangan pendapatan. Bermula daripada 18 Mac, Perintah Kawalan Pergerakan, sampai ke hari ini dah lebih sebulan
kebanyakan kita tidak bekerja, tiada harta, tidak ada pendapatan. Ada orang yang keluh kesah. Memang ini adalah sifat semula jadi manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa idza massahul khair manu'a. Dan Allah Taala menyatakan juga kalau manusia ni diberikan kebaikan, idza massahul khairu manu'a, kalau dia diberikan, dikurniakan atau diberikan dia merasa kebaikan, manu'a, dia menjadi orang yang enggan menghulurkan bantuan. Manu'a maknanya perkataan apa? Al-man'u makna menghalang. Dia menghalang dirinya untuk berbuat baik. Ini antara sifat yang biasa, dan sebagian para ulama tafsir mengatakan ini adalah antara sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidupnya keluh kesah, orang yang sayangkan harta secara berlebih-lebihan, orang yang tidak boleh menghadapi kesusahan bila diuji dengan kepayahan, tapi bila mana Allah Ta'ala berikan dia kesenangan, dia lupakan diri, dia enggan bantu orang lain. Ini antara sifat yang ada pada kebanyakan manusia. Jadi dalam keadaan seperti hari ini, kita boleh melihat sikap kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun tidak? Tadi ayat 19, ayat 20, ayat 21. Pada ayat ke-22, Allah Ta'ala mengecualikan orang yang beriman yang mengerjakan solat, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan solat, dan seterusnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang mana mereka itu melakukan solatnya secara berterusan, alat dawam, orang-orang yang memelihara solatnya, menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang jaga hubungannya dengan Allah, dia juga boleh menjaga hubungan dengan manusia. Bila dia menjaga hubungannya dengan Allah, dia juga memikirkan hubungannya dengan manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang sedar pada harta benda mereka itu terdapat hak golongan yang tertentu. Lisaili wal mahrum, ayat 24 dan ayat 25. Lisail, kata para ulama, ada orang yang susah, yang meminta pertolongan, yang meminta-minta. Ada orang-orang yang susah, dia menghalang dirinya daripada meminta-minta lantaran kerana sifat malu, dan sebagainya. Golongan ini Allah kata wal mahrum, ada yang meminta-minta, lisail, dan wal mahrum, orang yang menghalang dirinya daripada meminta-minta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam suasana pada hari ini, cuba kita lihat, ramai orang tak ada pekerjaan. Kebanyakan kita pun, termasuk saya sendiri, terputus daripada sumber pendapatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Ta'ala tu dia Tuhan yang maha memberi rezeki. Yarzuqu may yasha min ibadih, dia memberi rezeki kepada mana-mana hamba-hamba yang dikehendaki. Kadang-kadang dalam keadaan kita tak keluar rumah ni pun, rezeki Allah datang. Ada orang hantar beras, ada orang telefon tanya khabar, tanya keadaan kita. Ada orang yang saya tak kenal pun, ada yang masukkan duit dalam akaun bank saya. Ada masjid-masjid yang saya mengajar, minta nombor akaun. Ustaz tak ada mengajar ni, pihak masjid telah bermesyuarat dan bersetuju untuk beri bantuan kepada tenaga pengajar. Saya pun bagi nombor saya, bagi nombor akaun. Tak sangka nombor akaun tu beredar daripada satu orang ke satu orang. Ada yang mesej saya, Ustaz, betul ke Ustaz Imran ni? Betul ke ini akaun bank Ustaz? Okey, saya kata ya betul. Daripada mana dapat? Dia kata dia buat emoji senyum je. Lepas tu, Ustaz, ni ada sumbangan, ada infak, ada hadiah dan macam-macam lagi. Jadi maknanya kita, tuan-tuan, rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menerima kesenangan-kesenangan seperti ini, maka kita kena ingat, pada harta kita tu, pada pemberian Allah Ta'ala itu, ada juga hak orang lain. Kalau dalam ayat yang kita bincangkan tadi, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, antaranya adalah zakat. Bagi mereka yang
ada zakat, ada harta yang banyak, wajib keluarkan zakat. Dan juga termasuk dalam hal ni sedekah-sedekah yang sunat. Ya, sedekah mandubah. Bila kita diberikan kelebihan sikit rezeki, maka kita kena ingat juga orang lain. Selain daripada kita, ada tak orang lain yang juga susah? Kita fikir. Jadi keadaan yang kita lalui pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya juga adalah ruang untuk kita bermuhasabah. Jenis manusia macam manakah kita ini? Ya? Adakah kita ni tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala sebutkan tadi? Ya, manusia yang tidak sabar, ya, manusia yang kedekut, yang syiddatul haras, ala amwalihi, orang yang sangat jaga harta, sangat kedekut untuk keluarkan, belanjakan harta, hatta untuk perbelanjaan sendiri pun, kadang-kadang berkira, dengan anak isteri pun kita berkira, apatah lagi dengan jiran tetangga, apatah lagi memikirkan keadaan orang yang lebih susah. Ataupun suasana kita pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, adakah kita ni di kalangan hamba-hamba yang suka membantu, kita di kalangan manusia yang juga memikirkan kesusahan orang-orang lain, insan-insan lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan golongan yang disebutkan tadi. Menjaga hubungannya dengan Allah disebutkan sebagai illal musallin, orang-orang yang salat, yang menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, yang memikirkan tentang nasib golongan lisa'ili wal mahrum, memikirkan tentang kesusahan orang lain. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan golongan ini, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, mereka ini adalah orang-orang yang membenarkan adanya hari pembalasan. Para ulama menyatakan maksud ad-din antaranya adalah al-jaza. Beriman dengan hari ad-din dengan maksud beriman dengan hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera dengan maksud hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian kapsul pagi, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat dan kebaikan daripada tazkirah ringkas pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.